Tanpamu iman bagaimanalah merasa diri hamba padanya. Tanpamu iman bagaimanalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam membuka bicara tazkirah iman. Tema kita iman. Apa itu iman? Iman bermaksud membenarkan dengan hati dan berikrar dengan lisan serta beramal dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Menurut Imam Ghazali, iman ialah membenarkan dalam hati, berikrar dengan lidah dan melakukan dengan anggota badan. Anak ikan di dalam kolam, ikan tilapia jadi belaan. Rukun iman ada 6, teguh percaya, tanda keislaman. Kawan-kawan, rukun iman ada 6 perkara yang wajib kita imani. Nak tahu tak? Jom sama-sama kita telusuri. Pertama, beriman kepada Allah, iaitu merupakan asas kepada rukun iman yang lain. Al-Quran mengajar kita supaya melihat dan berfikir tentang ciptaan Allah. Dengan ini, kita dapat menambah keyakinan terhadap kekuasaannya. Allah Subhanahu Wa Taala lah yang telah mencipta dan memiliki alam ini dan berkuasa untuk mentadbirnya. Hal ini boleh diumpamakan dengan seorang pereka robotik. Dialah yang memiliki robot rekaannya dan dialah juga yang berhak untuk mengatur serta mengawal robot tersebut mengikut kehendaknya. Firman Allah dalam surah An-Nur ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi mulkus samawati wal ard wa ilallahil masir. Yang bermaksud, dan bagi Allah jualah kuasa pemerintahan langit dan bumi, dan kepada Allah sahaja tempat kembali sekalian makhluk. Rukun iman yang kedua adalah beriman kepada malaikat. Jom sama-sama hayati pantun saya. Tangan kanan angkat ke tengah, tanda tentera sumpah setia. Berjuta-juta malaikat Allah, nama diingat 10 sahaja. Malaikat ialah makhluk yang sentiasa mentaati perintah Allah Ta'ala. Dijadikan oleh Allah daripada cahaya dan boleh menjelma dalam pelbagai bentuk. Ini fakta, bukan auta. Menurut Hamka, malaikat boleh bergerak 100 kali ganda lebih daripada kecepatan cahaya, iaitu 180,000 batu sesaat. Cepat kan? Terdapat 10 malaikat yang wajib kita imani, iaitu malaikat Jibril, Mikael, Israfil, Israel, Raqib, Atid, Munkar, Nakir, Rizwan dan Malik. Ketiga, beriman kepada kitab. Kitab Allah bermaksud kalam Allah yang diwahyukan kepada para nabi dan rasulnya. Kitab ini mengandungi syariat dan petunjuk, memimpin manusia ke jalan yang benar dan diredoi oleh Allah. Kita wajib untuk beriman kepada kitab Al-Quran yang merupakan kitab panduan bagi umat Islam. Kita berpindah ke rukun iman yang keempat, iaitu beriman kepada Rasul. Gunung berasap, gunung berapi, gunung ganang tempat pendakian. Allah utuskan Rasul dan Nabi membawa Islam satu ajaran. Beriman kepada Rasul bermaksud meyakini bahawa Allah mengutuskan para Nabi dan Rasul kepada umat Islam. Tahukah anda, menurut hadis riwayat Al-Baihaqi, bilangan Rasul adalah seramai 313 orang dan bilangan Nabi adalah seramai 124,000 orang. Namun, kita hanya wajib meyakini pengutusan 25 orang Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran secara khusus. Rukun iman yang kelima adalah beriman kepada hari kiamat. Hari kiamat merupakan hari di mana semua manusia dihimpunkan dari seawal-awal kelahiran, dari zaman Nabi Adam dan Hawa, sehinggalah kepada manusia yang paling akhir dilahirkan dan dimatikan oleh Allah. Al-Quran banyak menyebut tentang kiamat sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'asu man fil kubur. Yang bermaksud, dan bahawa sesungguhnya hari kiamat itu tetap akan datang,
tidak ada sebarang syak padanya, dan bahawa sesungguhnya Allah akan membangkitkan, menghidupkan semula orang-orang yang di dalam kubur. Rukun iman yang terakhir adalah beriman kepada qada dan qadar, iaitu meyakini bahawa apa jua yang berlaku di dalam dunia ini, termasuk perkara-perkara yang berlaku kepada manusia, adalah telah ditakdirkan oleh Allah. Hal ini disebutkan dengan jelas di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala telah menulis takdir makhluk sebelum dia mencipta langit-langit dan bumi dalam jarak 50,000 tahun, dan arasy-Nya berada di atas air. Itulah dia rukun iman, kawan-kawan. Tanda kepercayaan, teguh keislaman. Last but not least, iman yang baik akan menghasilkan satu ketenangan dan kekuatan. Tidak kira sebagaimana sekalipun dia diuji, orang yang beriman akan terus tabah dan bersabar. Kepercayaan kepada Tuhan dan kepercayaan kepada qada dan qadar akan membantu seseorang itu mencipta satu pegangan yang melangkaui masalah yang dihadapinya. Semoga kita berjumpa lagi dalam Da'i kita pada lain kali, InsyaAllah. Sekian saya, Da'i Izan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.